Ini bab terlupa. Babus sahw fi sajdatain. Terlupa pada dua rakaat, yakni pada rakaat yang kedua. Itu makna fi sajdatain. Bukan makna terlupa pada dua sujud, tidak. Makna terlupa pada ketika selesai mengerjakan dua rakaat, sehabis mengerjakan dua rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan kita, salah satu daripada dua sembahyang di sebelah petang, zuhur atau asar. Qala, perawi berkata, yakni Abu Hurairah, wa shalla bina raka'atain. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dua rakaat sahaja sembahyang itu. Kemudian baginda memberi salam, kemudian berdiri dekat, berdiri menyandar dekat kayu di sebelah hadapan masjid. Baginda meletakkan dua tangannya di atas kayu itu. Salah satu daripada dua tangannya berada di atas tangan yang satu lagi. Ketika itu dikesan kemarahan pada wajah Nabi SAW. Kemudian orang-orang yang mahu cepat keluar, yakni daripada masjid, dalam keadaan mereka berkata, qusiratis salah, qusiratis salah. Sembahyang telah pun dipendekkan, sembahyang telah pun dipendekkan ataupun direngkaskan. Di kalangan orang ramai yang bersembahyang pada hari itu ada Abu Bakar dan Umar, fahabahu. Tetapi mereka berdua ini gerun untuk bercakap ataupun untuk berkata sesuatu kepada Rasulullah. Tiba-tiba bangkit seseorang ataupun seorang lelaki, tiba-tiba bangkit seorang lelaki yang mana dia, Rasulullah selalu memanggil dia tu dengan Dzal Yadain, yang mana Rasulullah selalu memanggilnya dengan Dzal Yadain. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, adakah engkau telah terlupa ataupun sembahyang telah direngkaskan? Nabi SAW bersabda, saya tidak terlupa dan tidak, sembahyang tidak pun direngkaskan. Dzul Yadain berkata, bahkan engkau telah terlupa wahai Rasulullah. Rasulullah SAW pun menghadap orang-orang lain sambil berkata, adakah benar kata Dzul Yadain? Mereka mengisyaratkan, memberi arti ya, membawa makna ya. Rasulullah SAW pun kembali semula ke tempatnya, lalu bersembahyang dua rakaat yang tertinggal itu, dua rakaat yang belum dikerjakan lagi. Kemudian memberi salam, kemudian bertakbir dan bersujud seperti sujudnya, yakni dalam sembahyang biasa ataupun lebih panjang lagi. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya sambil bertakbir, kemudian bertakbir pula dan sujud seperti sujudnya, yakni di dalam sembahyang yang lain ataupun lebih panjang lagi. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Qala, perawi berkata, yakni Ayyub, faqila li Muhammad, ada orang bertanya Muhammad, yang itu guru dia, yaitu Muhammad bin Sirin, sallama fi sahwi, adakah dia memberi salam, yakni selepas dia bersujud sahwi itu? Muhammad berkata, saya tidak ingat itu daripada Abi Hurairah, tetapi saya mendapat tahu bahawa Imran bin Husain, diceritakan kepada saya bahawa Imran bin Husain berkata, kemudian Nabi SAW memberi salam lepas itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada orang lain pula dengan sanadnya lain. Lepas tu dia kata hadis Hammad yang tadi lebih lengkap, lebih lengkap.
Qala, di mana perawi di sini dalam riwayat ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang. Dia tidak ada sebut bina, sembahyang dengan kita, tak ada sebut. Dan dia tidak ada sebut juga, yang perawi dia ni tidak ada sebut fa'auma'u, mereka mengisyaratkan. Qala faqala an-nas, tetapi dia kata di dalam riwayat ni orang ramai berkata na'am, bukan isyarat yang memberi makna ya, tetapi orang ramai berkata ya, begitu. Ini beza daripada hak tadi. Qala, perawi berkata, kemudian rafa'a. Kemudian ini riwayat Malik ni, Malik berkata kemudian Nabi SAW mengangkat kepala dan dia tidak ada sebut wa kabbara, thumma kabbara, kemudian dia bertakbir pula, wa sajada, dan sujud, tak ada sebut gitu. Seperti sujudnya ataupun lebih panjang lagi, itu tak ada sebut. Thumma rafa'a, kemudian Nabi SAW mengangkat kepala dan hadisnya berhenti di situ. Walam yadhkur ma ba'dahu, dia tidak menyebutkan yang selepasnya seperti yang tersebut tadi. Walam yadhkur fa'auma'u, tidak ada orang yang menyebutkan perkataan auma'u, mengisyaratkan, mereka mengisyaratkan itu selain daripada Hammad bin Zaid. Abu Daud berkata, semua orang yang meriwayatkan hadis ini tidak ada menyebutkan fakabbara, lalu dia bertakbir, dan tidak ada juga menyebutkan raja'a, iaitu Nabi SAW kembali semula ke tempat asal dia, tempat dia semaya tadi, tak ada sebut, kecuali Hammad. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi, ini sanad lain. Qala, beliau berkata shalla bina, Rasulullah SAW telah bersembahyang dengan kami, sama seperti makna hadis Hammad itu semua sekali, hingga ke akhirnya. Makna dia, bukan lafaz dia, makna dia tu serupa dengan hadis Hammad tadi hingga ke akhirnya. Hingga ke akhir katanya, nubitu, aku diberitahu bahawa Imran bin Husain berkata, kemudian Nabi SAW memberi salam. Qala qultu, Salamah berkata, saya bertanya, fat tasyahud, lepas itu, lepas bagi salam tu tasyahud adakah? Qala, beliau menjawab, beliau menjawab, yakni Ibnu Sirin, lam asma' fit tasyahud, saya tidak ada dengar berhubung dengan tasyahud, tetapi lebih saya suka kalau seseorang yang berlaku begitu kepadanya, yakni dia bertasyahud. Dan dalam riwayat ini perawi tidak ada menyebutkan Nabi SAW selalu memanggilnya Dzal Yadain, dan dia tidak ada juga menyebut fa'auma'u, mereka mengisyaratkan. Tidak ada juga menyebutkan al-ghadab, yakni nampak marah Nabi SAW, itu pun tak ada sebut. Hadis Hammad yang bagaimanapun lebih lengkap berbanding hadis orang-orang lain. Hak mula-mula tadi itu lebih lengkap. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW berhubung dengan kisah Dzil Yadain, bahawa baginda bertakbir dan bersujud. Hisham, maksudnya ialah Ibnu Hassan, Hisham bin Hassan berkata, kabbara, Nabi SAW bertakbir, kemudian bertakbir pula. Lepas pada bui salam tu takbir, lepas tu takbir pula, lalu sujud. Jadi Abu Daud berkata, hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Habib Ibnu Syahid, Humaid, Yunus, Asim Al-Ahwal daripada Muhammad, daripada Abi Hurairah, tetapi tidak ada sesiapa pun daripada mereka ada menyebutkan seperti yang telah disebutkan oleh Hammad daripada Hisham, bahawa Nabi SAW bertakbir, kemudian bertakbir pula Hammad bin Salamah, bukan Hammad tadi, Hammad lain pula, Hammad bin Salamah, Abu Bakar bin Ayyash telah meriwayatkan hadis ini daripada Hisham, tetapi mereka berdua tidak ada menyebutkan daripadanya apa yang telah disebutkan oleh Hammad bin Zaid, iaitu Nabi SAW bertakbir, lepas itu bertakbir pula ketika nak sujud itu. Tak ada sebut. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah tentang kisah ini,
Qala, perawi dia berkata, ini Abu Hurairah, walam yasjud sajdatai as-sahw. Nabi SAW telah tidak sujud sahwi 2 kali, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keyakinan kepadanya tentang apa yang berlaku, Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hathmah. Beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya bahawa beliau mendapat tahu sesungguhnya Rasulullah SAW mana tentang hadis ini. Qala, perawi berkata, yani Ibnu Syihab, walam yasjud as-sajdatain. Nabi SAW tidak sujud 2 kali untuk sujud sahwi itu yang kau sujud itu. Idza syakka, apabila dia syak, sehinggalah orang menyebutkan, orang sebut kepadanya. Qala Ibnu Syihab berkata, wa akhbarani bi hadzal khabar. Cerita ini diberitahu kepada saya oleh Sa'id bin Musayyab daripada Abi Hurairah, katanya, akhbarani Abu Salamah. Wa akhbarana Abi Hurairah katanya, wa akhbarani Abu Salamah, dan Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Bakar bin Al-Harith bin Hisham dan Ubaidullah bin Abdullah juga menceritakan kepada saya lagu itu. Abu Daud berkata, Yahya bin Abi Kathir, Imran bin Abi Anas telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Salamah bin Abdurrahman daripada Abi Hurairah tentang kisah ini. Tetapi dia tidak ada menyebutkan bahawa Nabi SAW sujud 2 kali itu. Abu Daud berkata, Zubaidi meriwayatkannya daripada Zuhri daripada Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hathmah daripada Nabi SAW. Katanya dalam riwayat itu berhubung dengan cerita itu, walam yasjud sajdatai as-sahw. Dia tidak sujud 2 kali sujud sahwi, tak sujud. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersembahyang zuhur, lalu baginda memberi salam selepas mengerjakan 2 rakaat. Maka orang berkata kepadanya, sembahyang telah dikurangkan? Yani, adakah sembahyang telah dikurangkan? Nabi SAW pun mengerjakan 2 rakaat lagi, kemudian sujud 2 kali. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW selesai bersembahyang 2 rakaat, sembahyang fardu. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata kepadanya, adakah sembahyang telah diringkaskan wahai Rasulullah, atau engkau terlupa? Qala, Nabi SAW menjawab, semua itu tidak ada. Faqala an-nas, tetapi orang-orang lain berkata, memang engkau telah melakukannya wahai Rasulullah. Nabi SAW pun terus mengerjakan 2 rakaat lagi, kemudian pergi dengan tidak bersujud sahwi, dengan tidak melakukan 2 kali sujud sahwi. Abu Daud berkata, Daud bin Husain meriwayatkannya dengan sanadnya daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW tentang kisah ini. Kemudian dia berkata, Nabi SAW sujud 2 kali dalam keadaan dia duduk selepas memberi salam. Diriwayatkan dengan sanad yang lain pula, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Hurairah cerita ni juga. Qala, dia kata, kemudian Nabi SAW sujud 2 kali sujud sahwi selepas memberi salam. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW bersembahyang dengan kami, dia memberi salam pada 2 rakaat, yakni setelah mengerjakan 2 rakaat. Lalu perawi menyebutkan sama seperti hadis Ibnu Sirin daripada Abi Hurairah tadi. Qala Abu Hurairah berkata, thumma sallama, kemudian Nabi SAW memberi salam, kemudian sujud 2 kali sujud sahwi. Riwayat daripada Imran bin Husain, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah memberi salam setelah mengerjakan 3 rakaat sembahyang asar, kemudian masuk. Qala an Maslamah, yani Musaddad berkata, diambilnya daripada Maslamah, tu guru dia masuk di dalam bilik-bilik rumah dia. Faqama ilaihi rajulun, lalu ada seorang lelaki bangun pergi berjumpa dengan dia.
dia dipanggil, orang itu dipanggil Khirbaq, tangannya panjang. Dia pun berkata, adakah sembahyang telah diringkaskan wahai Rasulullah? Nabi SAW pun keluar dengan marah. Ini nampak kemarahan dia sambil menarik selimutnya dan bertanya, adakah benar? Mereka berkata, ya. Nabi SAW pun mengerjakan 1 rakaat lagi yang belum dikerjakannya. Kemudian dia memberi salam, kemudian sujud 2 kali, kemudian memberi salam pula. Sekat tu dulu. Ini panjang ni bab ni. Lepas ni pun masih lagi cara ke sujud sahwi dah. Tak apalah, kita tengok semula. Ini babus sahwi fi sajdatain, yang itu lupa setelah mengerjakan 2 rakaat sembahyang. Yang ni sembahyang itu disudahkan dengan tahiyat awal tu saja. Lepas pada tahiyat awal tu tak pakai habis. Gitu. Itu terlupa, tak buat lagi hak 2 lagi. Yang ni dalam sembahyang yang tidak 2 rakaat lah. Tidak 2 rakaat. Jadi di sini pada zahirnya kita tengok riwayat ini ada berlaku ni, riwayat ni banyak riwayat ni dalam Bukhari, Muslim apa semua ada berlaku ni riwayat ni. Jadi Abu Hurairah bercerita, dia kata salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan kami, dengan kita. Bersembahyang dengan kita tu maksudnya bukan sembahyang sekali Rasulullah tu jadi makmum juga, tak. Maksud salla bina ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan menjadi imam kepada kita, kepada kami. Itu maksud salla bina. Lagu itulah sama-sama, kalau salla bina, orang tu dia jadi tu imam. Gitu. Daripada cerita Abu Hurairah ni zahirnya menampakkan dia dah semaya sekali. Sebab dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya jadi tu imam kepada kami. Kami tu kira dia ada sekali lah. Peristiwa ni berlaku bila? Berlaku bila? Kebanyakan ulama mengatakan peristiwa ni berlaku sebelum perang Badar lagi. Perang Badar berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Ni sebelum tu. Sebabnya ni hak nama Zulyadain gapo ni, Khirbaq apa ni disebut di dalam hadis ni, dia mati dalam perang Badar, mati syahid dalam perang Badar. Gitu cerita. Mana berlaku sebelum tahun yang kedua. Sedangkan Abu Hurairah Islam pada tahun yang ke-7. Abu Hurairah Islam pada tahun yang ke-7 selepas perang Khaybar, tahun yang ke-7. Macam mana soalannya, macam mana dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tu imam kepada kami? Kami tu kiranya dia tu ada sekali lah. Dia tidak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya dengan orang lain. Maknanya kalau dia kata gitu senanglah. Kita boleh faham bahawa orang cerita ke dia, orang-orang Islam, sahabat-sahabat yang lain cerita kepada dia bahawa pernah Nabi SAW semaya jadi tu imam kepada orang ramai. Gitu. Abu Hurairah tak ada. Tapi hak ni menunjukkan Abu Hurairah ni ada lagu mana. Itu dia. Sebab itulah ada ulama mengambil jalan yang lain. Dia kata ni 2 peristiwa, kata dia. Hak Abu Hurairah riwayat ni hak lain ni. Hak ni hak Abu Hurairah riwayat ni memang tahun yang ke-7 lepas pada dia Islam. Lepas pada tahun dia Islam pada tahun yang ke-7. Ni peristiwa ni dulu berlaku dah sekali lagu ni lah juga. Situ keliru. Situ keliru. Jadi ada orang kata orang tula tu. Hak Abu Hurairah cerita tu, hak tu Zulyadain dengan hak ni hak tula. Ada yang kata hak lain. Jadi hak mati dalam perang Badar tu Dzushimalain. Hak lebih tepatnya Dzushimalain. Hak Abu Hurairah dah ni
semaya sekali ni Dzul Yadain. Tu dia cerita ni. Dia kata gitu, dua peristiwa yang berlainan. Hak ni pula kata tak, Dzul Yadain dengan Dzul Shimalain tu hak tula je, kata dia. Kalau kita kata hak tula, masalah lah. Hak tula dia masalahnya duduk situ. Kalau hak tula macam mana Abu Hurairah kata dia dah semaya sekali? Takkanlah Abu Hurairah ni nak ayat benda tak betul. Puak-puak hak kata orang tula mana mati dah. Ni dia kata salla bina, ini majaz. Dalam bahasa Arab. Ini penggunaan bahasa Arab gitu. Mana banyak kita tengok dalam kitab-kitab hadis lagu ni. Bukan seorang dua, bukan Abu Hurairah saja guna lagu ni, tetapi sahabat-sahabat yang lain, ramai lagi sahabat dan tabi'in yang lain guna lagu ni. Salla bina maksudnya salla bil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan kami itu maksudnya orang-orang Islam. Bukan makna Abu Hurairah tu tak ada sembahyang dengan kita tu maksudnya orang Islam, bukan dia sendiri tak ada pada masa tu. Gitu. Dia pakai gitulah. Tetapi orang lain pula kata hak ni, hak kata dua peristiwa ni, dia kata dak, dia kata lain. Ada dalam riwayat Muslim, kata dia. Abu Hurairah kata, bainama ana usalli, ketika aku duduk bersemayam bersama Nabi. Aku duduk semayam tu. Takkan kita nak kata majaz. Dia kata aku. Mana dia? Tak mungkin, kata dia. Mesti dua orang ni lain. Lepas tu kalau dua orang, lagu mana? Hak ni hak mati dalam perang Badar tu, Dzul Shimalain, namanya Khirbaq. Hak dah dengan Abu Hurairah tu, dia hidup lagi sampai ke zaman Sayyidina Muawiyah. Hak tu Dzul Yadain, kata mereka. Dzul Yadain namanya Umair. Hak tu Abu Hurairah dah tu. Barulah tidak jadi bercanggah hadis ni. Kalau tidak bercanggah. Tapi bagi orang yang mengatakan orang tula ni, hak tula ni, jadi hadis ni dia kata ini secara majaz. Lepas tu hak tu hak dalam Muslim tu, lagu mana hak Abu Hurairah kata ketika aku duduk sembahyang bersama Rasulullah, hak tu dia kata waham, perawi keliru. Dalam riwayat Muslim tu, perawi dia tu ada seorang, dia seorang je lagu tu, orang lain tak ada, kata lagu orang lain tak ada. Dia keliru buat apa? Sebab dia tengok riwayat hak kebanyakannya salla bina, dia faham Abu Hurairah ada sekali lah. Dia pun buat ayat dia sendiri. Dia kata bainama ana usalli, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kata hak ni pula. Hak ni kata mana boleh kamu kata lagu tu? Dia orang kuat juga, tak boleh nak mudah-mudah nak kata. Itulah bendanya khilafnya. Tapi bagi orang yang mengatakan orang tula, jawapan dia gitulah. Jawapan dia gitu. Kalau tidak, dia akan jadi Abu Hurairah ni kacak tak betul lah. Dengan sebab itu orang-orang yang tidak erti hadis ni, tidak mengaji hadis molek, dia kritik. Dia kata Abu Hurairah ni pembohong besar, kata dia. Syiah kata lagu tu. Kalau tengok kitab-kitab Syiah, apa awak benar dia pun. Dia ambil mana Abu Hurairah pelawak, dia kata ni, kata dia. Mana boleh dia kata Rasulullah bersemayam dengan kami, aku bersemayam dengan Rasulullah, sedangkan orang tu mati pada tahun yang kedua lagi. Mana boleh dia nak bersemayam sekali? Dia bohong, kata dia. Itulah bukti kita kata Abu Hurairah bohong, kata dia. Berat tu, berat. Jadi bagi kita jawab, bukan Abu Hurairah saja, Sayyidina Ali pernah kata lagu tu. Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain guna lagu ni. Maknanya penggunaan lagu ni umum dalam bahasa Arab. Ini adalah penggunaan secara majaz, orang panggil bahasa kiasan, bahasa pinjaman. Jadi kalau kita nak hukum seseorang tu pelawak, kerana orang ni ramai benar lah pelawaknya, paksa Sayyidina Ali pelawak. Dan hak tu ada dalam kitab-kitab yang sahih ada. Tak dapat tidak, kita kena kata sebab tadi. Sebab ini dari segi bahasa Arab boleh, dan memang digunakan, bukan oleh Abu Hurairah seorang, orang lain pun guna lagu tu. Jadi kalau kita kata hak ni peristiwa ni berlaku pada tahun sebelum, tahun yang kedua sebelum perang Badar pun tidak timbul masalah Abu Hurairah bohong, tak timbul. Boleh selesai. Cumanya kepada orang tak erti istilah, dia akan kata macam-macam. Tak erti istilah ni kan,
Sebab apa ni orang Kedah dengar kita wayak kata dia. Tadi saya minum tuak kata dia. Allah apa kata orang Islam minum tuak kata dia. Nah. Dia tidak faham istilah kita tuak tu lagu lain. Tuak tu nera dia tu, nera dia tu. Itu tuak kita dia bahasa dia je, bahasa Kedah ni tuak tu Arab. Jadi nak kata kat orang ni kena faham bahasa orang tu dulu. Tak boleh main mudah-mudah gitu, tak boleh. Dia ada bahasa sekarang, istilah pula. Istilah. Kalau tidak tak boleh kecek. Tak boleh kecek, suka ke demo. Gitu je lah. Suka ke demo. Sekali lalu bolehlah dia nak melirukan orang, mengabui mata orang, boleh. Tapi bila pihak lain jawab, sengihlah lagu tu. Itu je lah. Jadi bagi kita orang yang mengaji hadis ni, tak ada masalah benda lagu ni. Kalau kita nak pakai hak yang kedua, ada seorang lagi tu, lagi tak timbul masalah. Betul lah Abu Hurairah kata tu. Ini kalau kita andaikan orang tula ni, Zul Yadain dengan Zul Shimalain ni orang tula. Cuma orang panggil juga dia Zul Yadain, orang panggil juga dia Zul Shimalain, Khirbaq pun ialah juga itu gelaran dia. Nama dia sebenarnya Umair. Orang tula je. Kalau kita nak kata hak ni lagu pun boleh selesai juga masalah tu. Tidak sampai kita menuduh seseorang sahabat itu berdusta. Besar itu tuduhan itu. Besar. Gitulah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ada terlupa juga. Ada terlupa. Walaupun dia Nabi, tetapi sifat kemanusiaan dia tetap ada. Sebab itulah dalam Quran disebutkan Allah SWT suruh Nabi kata, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah, aku manusia seperti kamu. Yuha ilayya. Cumanya diberi wahyu kepadaku. Tu beza daripada orang lain. Tapi dari segi sebagai manusia tu ada buah manusia. Dalam Quran sudah kata dah bashar, sifat bashar, basyariyah. Rasul itu ada. Usah ke nabi-nabi lain, nabi kita pun ada. Jadi di antara sifat manusia yang tetap adanya ialah lupa, lapar, sakit dan sebagainya lah. Tetapi sifat-sifat manusia yang ada pada Nabi ini mengikut i'tiqad kitanya ialah sifat-sifat manusia yang tidak mengurangi ataupun mengaibkan Nabi sampai jadi orang tak segi dekat dengan dia. Tu. Misalnya gila ataupun sakit kusta, misalnya kita kata jadi orang tak berani, sakit apa-apalah berat ataupun yang aib, buta sokmo gitu. Tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu. Jadi orang Syiah kata dia kata ni pelawak Abu Hurairah kata dia. Pulak dia kata pelawak Abu Hurairah. Mana Nabi boleh terlupa kata dia. Ni sini ni menyebutkan Nabi terlupa, semayang pula terlupa tu. Maknanya Nabi ni tidak khusyuk benar, tidak ingat mana lah Tuhannya, boleh terlupa. Benda ibadat dia boleh terlupa. Sedap juga tu sekali dengar tu kan. Dia kata tu, aku dah semayang boleh terlupa. Jadi adakah patut? Tak ada kata dia. Ni bohong Abu Hurairah belaka. Dia letak atas Abu Hurairah lah. Gitu. Kita kata ni dalam hadis-hadis ni bukan Abu Hurairah saja yang sebut cerita ni. Tadi kita baca Ibnu Umar, Imran bin Husain, Hasani baca Hasani, sekat Hasani. Jumpa dah 2-3 orang. Kalau bertengok lagi hak lain banyak lagi lah. Muka Nabi SAW semayang ni bukan seorang dua di belakang dia, lama. Jadi pelawak belaka lagu tu boleh ke? Itu siapa nak kata begitu ke? Tak boleh. Sebab apa? Dalam Quran kata ulaika humus sadiqun. Mereka itu sahabat-sahabat tu orang-orang yang benar. Dah Tuhan kata benar,
Siapa kita nak boleh kata dia tu pelawak? Siapa kita? Sebab itulah ulama-ulama usul hadis kita, ulama ahli sunnah usul hadis kita, dia buat ada kaedahnya, ada kaedah. As-sahabah kulluhum udul. Sahabat-sahabat ni semuanya adil. Adil ni di antaranya dia tak ada pelawak. Wah, pelawak tu tak ada. Itu utama tu. Dia boleh tersalah, dia boleh terlupa semua orang lain, dia boleh melakukan dosa, dia tidak maksum, boleh. Tapi nak pelawak terutamanya atas nama Nabi SAW, tak ada. Tu. Kalau orang kata lagu tu ada, dia tidak ahli sunnah. Selalu bukan ahli sunnah lagu. Kalau ahli sunnah mesti dia faham gitu. Sebab apa? Nombor Tuhan kata dah, dia tu benar. Sahabat-sahabat tu jenis benar orangnya. Lagu mana kita nak kata pelawak? Itu dia. Itu asas kita. Lepas tu kalau kita nak kata pelawak, bukan Abu Hurairah sahaja, ramai lagi lah orang lain pelawak. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia duduk sibuk, dia duduk kata gini-gini, Abu Hurairah pelawak. Dalam kitab dia pun ada juga cerita ni. Dalam kitab dia, kitab Bukhari dia. Kalau kita bagi kita Bukhari, kita tinggilah kitab Bukhari dia, Al-Kafi tu ada juga sebut ni cerita. Tak ada Abu Hurairah pun. Tak ada Abu Hurairah pun. Imam-imam dia lah koyak. Nabi ada terlupa juga jenis orang ada. Dengan sebab itu sebenarnya pada hakikatnya benda ni diterima belaka. Tetapi oleh kerana dia tak serupa dengan kita, dia kata lagu tu. Itu perkara yang ketiga. Yang keempat, perkara yang keempat, apa yang dia gomong sangat tu nak menafikan Nabi ni boleh terlupa, dia buat apa? Sedangkan dalam Quran ada sebut Nabi-Nabi ni lupa kan? Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Nabi Adam kan terlupa. Nabi Adam terlupa. Lama lagi Nabi-Nabi lain hak terlupa. Nabi kita pun ada terlupa. Dalam Quran sendiri sebut. Apa yang dia gomong sangat nak nafi benda lagu tu, benda yang ada dalam Quran. Wadhkur rabbaka idza nasita. Tuhan kata, kamu ingat Tuhan bila kamu lupa. Kamu tu siapa? Nabi kita adalah. Muka Quran tu tuju ke dia, nombor satu sekali. Bukan hak tu dia suruh Nabi royak kau kan? Dah. Hak tu Tuhan kata ke Nabi, bila kamu terlupa, ingat Tuhan. Dengan cara kita ingat Tuhan, insya-Allah kita akan ingat. Jadi makna Nabi ada terlupa, dah ada dalam Quran apa nak nafinya? Kalau ada terlupa di sini, dalam Quran sendiri sebut Nabi tu kan manusia, dan manusia terlupa ni salah satu sifat manusia. Lepas tu Tuhan sendiri kata dah, terlupa. Nabi kita pun ada terlupa, Nabi Adam pun ada terlupa. Apa yang dia tak sih sangat? Gini ceritanya. Sebab dia telah membuat kaedah sendiri. Tu kaedah dia buat, lepas tu dia buat sesuatu benda hak dia ndak lah. Lepas tu hak mana-mana dalil Quran hadis hak tak berlaku kan dia cuba pusing, putar. Itu cara dia. Itu cara dia. Dia telah membuat kaedah, bukan kaedah saja, akidah. Dia buat akidah bahawa imam-imam itu, imam dia adalah imam dia hanya 12. Hak lain imam lain. Tak serupa pula imam tu. Jadi imam dia ni telah dipercayai oleh mereka tidak terlupa. Maksum. Maksum. Maksum tu bukan maksum daripada dosa saja tak. Maksum daripada terlupa. Maksum ni mana terpelihara. Terpelihara, tak boleh berlaku. Bila orang kata iman, dia tak mungkin ada benda lagu ni. Dia letak situ dulu. Jadi setelah imam ini maksum daripada dosa dan daripada tersalah, daripada terlupa, kalau Nabi ni kita kata boleh terlupa, bermakna kita mengurangkan Nabi daripada imam. Nanti orang muskil pula. Orang akan soal pula, mana nama untuk imam lebih pada Nabi? Rosak akidah nama. Dia tak sewi hak tu. Dia nak lari daripada hak tu. Dia akak juga, akak kedua. Dia akak kedua. Nabi pun lagu tu juga kata dia. Serupa dengan imam lah. Tidak terlupa, tidak tersalah, tidak melakukan maksiat. Imam pun lagu tu juga. Baru sama kan. Barulah orang tak boleh kata ke dia. Tujuan dia hanya dia nak ngelik. Supaya orang tak boleh kata ke dia. Supaya orang tak boleh kata ke dia. Tu tujuan dia. Padahal dia pun tahu dalam Quran ada
Bagi kita ada dalam Quran, iyalah. Dia sanggup ke tepi ke ada dalam Quran. Dia sanggup ke tepi ke ada dalam Quran itu. Apa salahnya? Jadi kalau orang lebih ni tidak boleh kurang. Tidaklah betul. Orang-orang hak lebih-lebih dalam dunia hak biasa ni, orang biasa ni kita kata seorang alim yang hebat, kita kata memang ilmu tinggi, serupa dengan kita juga. Hidung dia, muka dia, mata dia, buang air besar, buang air kecil, tidur serupa kita juga. Tapi mana beza dia? Serupa. Satu waktu serupa? Tak. Sudut-sudut umum tu serupa, tapi dari kebijaksanaan dia tak. Saintis kita tengok rekod pelik-pelik benda, penemuan dia serupa juga dengan ramai-ramai ni. Tapi hak buah fikiran dia serupa? Tak serupa. Cukup lah hak tu. Kalau hak biasa ni pun kita boleh faham kan gitu, apakah kita nak menafik, kita nak akad dia kata bukan manusia saintis itu? Kerana dia macam-macam ada penemuan yang dia dapat. Takkan kita nak kata lagu tu? Hak ni pun lagu tu, apa salahnya? Tak pelik hak tu. Tak pelik hak tu. Itulah ceritanya. Yang sebetulnya hadis ini sahih. Sahih ni berdasarkan riwayat kita dan riwayat Syiah pun. Tapi itulah ceritanya apa yang dia sibuk sangat tu. Bila dia sibuk tu dia mulalah nak kata gitu kok ni tu. Pasal kena atas dia. Padahalnya dalam kitab dia pun ada. Gitu. Kemudian kita tengok di sini banyaklah perkaranya. Beberapa hadis lepas pada Dzul Yadain dia sebut. Dzul Yadain. Sebelum gitulah. Jadi ringkas ceritanya begitu. Kalau nak bincang panjang lah, di sini pun dia sebut panjang ni. Dalil, hujah masing-masing. Dari segi hujah je lah, kesimpulan hujah tu hak tadilah, ayat tadilah. Orang hak kata dua orang peristiwa ni lain-lain, mana hujah dia, dalil ni dia mari di sini ada lah ni dalam kitab Badlul Majhud ni. Tapi orang hak kata orang tula, dia ada dalil juga, dia mari sini. Dia mari sini. Hak tu je kesimpulannya seperti tadi. Seperti tadi. Macam mana nak sebut alasan orang yang mengatakan dua ni lain-lain ni, dia pegang hak tadilah hadis Muslim. Hak tu agak kuat sikit dalam Muslim. Jadi bagi setengah-setengah orangnya, dia kata hak lebih kuatnya hak tula ya ni, cerita tula. Bagi Anas sendiri pun hak tula ni cerita tula, bukan cerita lain. Hak betulnya orang tula je, Dzul Yadain ke Dzul Shimalain ke Khirbaq ke Umair ke, hak tula. Jadi kalau ada hadis-hadis yang nampak keliru, misalnya hadis dalam Muslim itu yang menyebutkan gini sebut dalam Muslim bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni tafarrada bihi Yahya bin Abi Kathir. Kalau nak tengok dalam kitab ni muka surat 361 bawah. Tafarrada bihi Yahya ibnu Abi Kathir. Dalam perawi-perawi dia sekian ramai tu, Yahya bin Abi Kathir seorang aja yang meriwayatkan hak ni. Mana dia tafarrud, berseorangan. Orang-orang lain, anak-anak buah Abu Salamah dan Abu Hurairah, ramai anak-anak buah lain. Semua tak kata lagu tu. Semua kata seperti tadi. Jadi makna riwayat itu tidak mahfuz. Bainama ana usalli, ketika aku duduk sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mahfuz orang panggil. Tidak mahfuz. Walaupun perawi dia tu perawi yang kuat, tetapi tidak mahfuz. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan hak lain.
Jadi kalau mengikut istilah hadis ini, orang panggil hadis ini hadis syadz. Hadis syadz ini dia tidak sahih. Sebab apa? Perawi itu dia kuat, tapi kuat pun bercanggah dengan perawi-perawi lain yang kuat. Sama ada lebih kuat daripada dia pun ataupun sama kuat dengan dia. Orang lain tak ada seorang abu kata lagu tu. Itu dia orang panggil syadz. Jadi hak tu seorang aja ada sebutnya. Ada pun orang lain sebut lain-lain itulah. Salla bina gitulah, salla bina hak lain-lain. Dalam Muslim dia mari 5 turut riwayat ini. 5 jalan sanad dia. Adanya ada lagu ni hak lain-lain semua serupa dengan hak lain. Itu dia. Jadi bermakna hadis ini tidak mahfuz, tak boleh nak peganglah. Yang menunjukkan Abu Hurairah tu betul-betul ada dalam semaya itu bersama Nabi tak ada. Lepas tu kata dia ni hidup, Dzul Yadain ni hidup sampai ke zaman Muawiyah itu. Riwayat itu tidak sahih. Jadi kita nak terima riwayat-riwayat ni bukan senang lah, payah lah. Payah. Payah lah. Nak terima satu riwayat ada dah riwayat lagu tu. Betul ke tidak? Mungkin ni cerita belaka ke? Cerita belaka. Betul ke tidak? Tu nak tahu. Sebab kebanyakan orang kan ni nak cerita lah sikit. Kebanyakan orang dia kata kalau kita baca sirah kan, baca sirah kita akan jumpa lah, iaitu anak-anak Nabi ni ada cucu dia, anak Nabi yang ada anak, makna Nabi dapat cucu lah. Sayyidina Ali lah, gitu kebanyakan. Hak lain-lain tu tak ada keturunan dia, putus keturunan dia. Zuriat Nabi putus belaka kot lain. Hak adanya Sayyidina Ali saja. Anak Sayyidina Uthman, anak Abul As bin Ar-Rabi', Zainab, anak sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan tak ada, mati kecil. Umamah anak tina hak naik Nabi dukung sok dalam sembahyang. Tu anak Zainab. Hak tu tak mati kecil. Sebab apa dia tak boleh hafiz? Sebab hak tu nikah dengan Sayyidina Ali sendiri. Lepas pada Fatimah mati, Fatimah besar kalau nak nikah dengan Umamah, anak dara dia. Nikahlah Sayyidina Ali. Tapi puak-puak ni cerita ni, ahli cerita ni, dia katakan dah, dia kata Umamah tak ada anak, tak boleh anak solat. Jadi makna putuslah keturunan Nabi. Dah hak sulung hak jatah Ali, nama dia Ali. Hak tu mati dah mati kecil lagi kata dia. Mati kecil. Jadi maknanya dua orang anak tu tak ada anak belaka, jadi putuslah keturunan Rasulullah kat tu. Selagi anak Nabi Ruqayyah. Orang kita jadi Ruqayyah macam-macam tu. Ruqayyah lah asalnya. Jadi Ruqayyah tu ada anak juga. Tapi semua ahli-ahli sejarah ni kata kebanyakan lah mati kecil kata dia. Anak Sayyidina Uthman nama dia Abdullah, mati guna patuk ku ayah muka. Ketika mana? Ketika umur 9 tahun kata dia. Mati. Lepas tu tak ada anak. Mati sekat tu. Ummu Kulsum tak ada anak juga. Kan Sayyidina Uthman tu bila mati Ruqayyah kan Nabi bui anak dia seorang lagi namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum tak ada anaknya. Jadi tak ada lah. Kan mudah ya dia buat cerita gitu. Hak sebetulnya tidak lagu tu. Sebab tu kata cerita ni in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Kalau hak fasik saja, fasik. Usah kau teruk lagi. Fasik ni tidak nanti lawan dah kecap pelawak, fasik dah. Jadi perangai dia, tu miak dia dah kecap pelawak. Fasik. Ataupun melakukan dosa besar. Fasik. Orang fasik tu Tuhan suruh beringat dah kalau mari cerita. Apa lagi kalau orang yang akidah dia rosak. Orang yang memang ada sesuatu maksud dia, lagilah kena beringat. Kalau hak kafir, lagilah kena beringat. Hak sebetulnya Ali tak mati pun dia tukar. Tu lah lucu cerita. Dia tukar. Dia nak cerita berkait dengan ni lah. Dia kata bila Nabi SAW nak rocah tu kan, nak rocah berhala tu pada tahun pembukaan Mekah tu, tak sapa muka tinggi, Kaabah tu kan tinggi, tak sapa. Jadi Nabi SAW pun suruh Ali naik atas perahu dia. Jadi Ali mana? Apa dia kata Ali bin Abu Talib. Hak sebetulnya
Ali anak Abul As tu, anak Zainab tu, cucu Nabi, dah besar. Pada ketika tu ramai ahli sejarah menyebutkan dia hampir balik. Pada tahun pembukaan Mekah, tahun ke-8 tu, hampir balik. Nabi SAW akad dia, suruh dia rocok. Nasabah lah, bukan kecil. Cucu ni menantu pahlawan gitu semua, tak? Naik atas bahu tua dah. Ada kepatut. Sepatutnya tua lah naik. Ni pahlawan Asadullah, ya tak? Tiba-tiba lagu tu. Tapi oleh kerana kalau dia lock ni, nescaya akan nampaklah kelebihan cucu Nabi yang lain. Dia tukar. Dan bukan nama Ali juga kan? Dia tukar. Itu benda ni ada dalam kitab Mustadrak Hakim pun ada. Dalam kitab Mustadrak Hakim pun ada. Tapi cerita dia lagu lain sikit. Walau bagaimanapun itulah asas dia. Lepas pada tu senyap. Ada kata lepas pada tu mati, gaduh nak mati kalau ni cucu-cucu Nabi yang lain. Apa cerita tu? Hak sebenarnya tak mati. Tak mati, dia perang di zaman Sayyidina Abu Bakar. Perang di zaman Sayyidina Umar. Situ baru mati. Dalam perang Yarmuk baru mati di Yarmuk. Tu cucu Nabi. Seorang pahlawan besar begitu mujasa tu pergi perang. Cucu sulung Nabi SAW. Hak tu dalam sejarah tutup. Tu cerita Umamah. Imam Zahabi kata ramai anak dia boleh dengan Sayyidina Ali, boleh anak. Tapi sejarah ni bercelaru. Hak ramai, lebih ramai kata tak ada anak. Tetapi orang hak cerdik, hak lia-lia ni dia kata dia boleh anak, ramai. Lepas pada Sayyidina Ali mati, Umamah ni nikah dengan awal lain pula, dengan Mughirah bin Nawfal, boleh anak pula. Jadi maknanya ramai cucu-cucu Nabi ni tak putus, ada zuriat. Dia tujuannya nak putus. Dia panjang cerita. Anak Sayyidina Osman tu dia kata kena patuk tu. Kau ayah tu mati tu lah. Ibnu Ishaq dia kata mati ketika duk menyusu lagi. Jadi kalau orang nak tahu duk menyusu lagi kau. Orang nak tahu menyusu lagi kau. Dia kata duk menyusu lagi. Tapi dia tak ayat kena patuk ke ayat tu. Mari hak lain ayat kena patuk ke ayat. Patuk ke ayat, kita kata dah, ada kau orang mati ki patuk ke ayat. Kalau budak lah sabar, sebab tu dia akak. Jadi 9 tahun. Hak sebenarnya pada ketika tu hak dikatakan mati tu pada tahun yang keempat, semua ulama kata. Hak mana kata mati tu mati tahun yang keempat Hijrah. Sedangkan dia ni lahir bila dia pergi ke Habsyah, tahun yang kelima atau ke-6. Mana umur 12 tahun, bukan 9 tahun. 12 tahun yang kata 9 tahun. Sebab apa? Dia kira dah. Kalau kata 12 tahun, budak 12 tahun cucu Rasulullah pula ni. Cucu Rasulullah gagah. Apa mati ki patuk kaya. Sebab tu dia kurang umur. Biar munasabah sikit. Sebenarnya tidak. Mas'udi Syiah 76 tahun dia kata. Umur ni Abdullah sana. 76 tahun. Lepas pada tu bila 76 tahun tu ni kening ni jadi redup dah, teduh dah kening. Mari ayah patuk muka tu mati dia okey tu. Polok dah kata lagu tu. Sebenarnya tak ada gapo cerita dibuat-buat saja. Tidak ada yang sahih. Yang betulnya memang dia siapa tua. Boleh anak pino, boleh anak cucu. Paklan ni ada anak cucu dia. Di Afrika, di Spanyol, di India, anak-anak cucu dia ada. Dia kata tak ada. Mati umur 9 tahun. Itulah benda ni banyak sejarah ni banyak tak betul. Banyak tak betul. Banyak tak betul. Jadi kita kena beringatlah. Kena beringat. Jadi hak kata riwayat hak kata Zul Yadain ini mati pada zaman Muawiyah. Macam mana kata mati dah pada perang Badar tu? Dia mati ni zaman Muawiyah, itu tidak sahih riwayat itu. Tu. Bila tidak sahih, jadi yang tinggal hak lebih sahihnya hak ni, hak mati perang Badar tu lah. Habis cerita. Lepas tu Abu Hurairah kata ni semua kita kata tadi lah. Selesai masalah. Tidak siapa
apa ni, kita ni menuduh dia tu berdusta, sebab ini penggunaan secara majas. Dan banyak lagi lah cerita-cerita yang seumpama itu hak karut dia banyak. Tapi tak tersebar dengan meluas. Kalau hukum, ulama kerah benar hukum, hukum. Kalau hukum, hadis dhaif tak boleh, semua maklum. Mana-mana hukum ni dia kena hadis sahih, sekurang-kurangnya hasan. Kalau hadis hak umum, hak biasa, ramai juga orang cara ambil berat. Tapi kalau sejarah kan, sirah lah, banyak benar, kerapah. Orang kata kerapah. Jadi kena berhati-hati, kena berhati-hati, terutama berkenaan dengan anak cucu Nabi SAW ni. Tak boleh main. Dia ada orang yang iri hati, orang yang tidak senang, dan memang dia buat kerja daripada dulu sampai ke sekarang. Orang yang tak tahu, dia tak tahu lah. Bukan makna benda tu tak ada. Bukan makna benda tu tak ada. Begitu. Jadi ini sembahyang, tak apalah, Abu Hurairah kata shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sembahyang petang ataupun itulah selepas gelincir matahari, zuhur ataupun asar. Dia sembahyang 2 rakaat, lepas tu pergi beri salam, lepas tu bangun pergi duduk tukar tangan dia dekat kayu depan, balik depan masjid tu, letak tangan gini. Ginilah kalau kita kata apa ni, ni kayu, letak tangan, tekan gitu. Letak satu tangan atas, so lagi tekan gitu. Macam dia kelihatan seperti marah. Sahabat tu tak tahu apa sebab dia marah, tak apa cerita. Apa tak mana-mana hak gaduh ni, hak cepat ni, tubik lalu lah masjid. Kecek lalu sembahyang rekah dah. Di kalangan orang ramai tu ada Abu Bakar dan Umar. Inilah cerita baru ni, minggu lepas kita kata. Inilah sikap Abu Bakar dan Umar, hak sesuai dengan dia, dan hak sahih, hak betul. Dia tidaklah macam baru ni kan, hak tidak sahih baru ni. Orang salahnya pergi tu kocok selalu. Kocok baru ni yang kita baca. Hadis hak baru ni. Orang tu sembahyang sunat, lepas pada sembahyang fardu tu, Sayyidina Umar pergi kocok dia selalu. Duduk depan Nabi pun tengok tidak sesuai tu. Tidak sesuai. Dari segi isi cerita tu pun apa? Cuba tengok sini. Ada di kalangan orang ramai-ramai tu Abu Bakar dan Umar, tetapi mereka gerun untuk bercakap, kata sesuatu kepada Nabi. Kata pun berasa gerun dah, melera dah. Kalau buat lagu tu, adakah patut? Tu benda. Sebab apa? Kita berhadapan dengan sahabat-sahabat ni memang lebih, dalam Quran sebut lebih, dalam hadis sebut lebih. Orang lebih ni lagu tu lah. Dia ramai juga musuh, orang tak senang dengan dia. Jadi musuh tu kan, dia tidak duduk saja, dia kira dia nak buat. Dia jadi kurang, dia jadi biadab, dia jadi kasar, nampak kasar. Gitu. Itulah yang kita tengok pada sejarah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat ni kita tengok, kena beringat sikit. Kalau hak sahih, lagu ni, cuba tengok. Lagu ni. Dia berasa gerung nak bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bangun satu orang. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu duk panggil dia Dzul Yadain. Ada orang kata sebab panggil Dzul Yadain sebab tangan dia panjang pada orang lain lah. Ada yang kata Dzul Yadain itu tidak sabit tu, sebab dia boleh guna dengan baik kedua-dua belah tangan dia serupa. Serupa. Setengah-setengah orang kan dia gagah balik kanan, kita kata lebih sedap ataupun lebih pandai. Kalau balik kanan, kalau balik kiri tak jadi. Alik kiri hak comel tulisan alik kanan, sat comel tak kira alik kiri huduk tak jadi. Itu hak kebanyakan orang je. Ataupun sebaliknya, dia ni tidak. Mana kalau main pedang, kau main gapo, kau dia bisa kedua-dua belah. Gitu. Itu sebab dikatakan Dzul Yadain. Dia kata, wahai Rasulullah, engkau terlupa ke atau sembahyang ni dikurangkan, direngkaskan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak ada terlupa, tak ada. Direngkaskan sembahyang. Dia tak tahu. Dia terlupa, dia tak perasan. Dzul Yadain kata, ada, memang terlupa tu. Kalau tidak dikurangkan, direngkaskan, sudah tentu ada terlupa.
Mana sahabat ni antara dua tu dah Nabi kata dak, dia kata dak, satu mesti. Mana sahabat ni faham, sahabat ni faham Nabi ni manusia. Bila Nabi manusia, dia lebih boleh terima kalau Nabi terlupa. Hak kurang-kurang ni bukan kerja Nabi nak kurang-kurang mayat, nak tambah apa. Mesti dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dia kurang. Kau dia buat lagu mana ke baru. Dia tak akan buat sendiri dia. Itu tugas dia sebagai rasul. Hak tu. Tapi hak terlupa saat ni manusia. Sebab itu sahabat ni, dak kau terlupa. Kalau kata tidak kedua dak. Sada. Dia lebih mudah terima. Dia lebih faham. Dia faham lah. Maknanya Nabi ni manusia. Hak ni boleh. Hak ni tak boleh. Kalau lagu tu. Gitu. Rasulullah SAW pun pergi depan orang lain. Betul kan Zuliadain kata? Mereka pun isyarat saja. Isyarat kalau kita kan angguk lah. Isyarat yang memberi makna ya kan angguk lah. Kalau tidak tu iling kita kata. Rasulullah SAW pun pergi ke tempat dia, tempat awak semaya tadi. Semayang pula 2 rakaat lagi. Lepas tu dia pun bui salat. Bui salat. Lepas tu dia pun takbir. Lepas tu sujud. Maknanya di sini dalam hadis ini kita dapat tahu bahawa sujud sahwi ni lepas pada bui salat. Hak banyak-banyak kita nak baca malam ni lepas macam. Tapi tak ada ke hak sebelum ada juga hak ni. Hak ni dulu hak kita jumpanya, iaitu sujud sahwi ni lepas pada bui salat. Lepas pada bui salat tu salat hak biasalah sujud. Lagu ni lah caranya, takbir ke apa, sujud 2 kali. Lepas pada tu riwayat ni banyak. Ada yang ada sebut bui salat pula, ada yang sebut tak ada salat. Apakah sujud 2 kali lepas tu selesai gitulah. Jadi di sini ada khilaf pula di antara ulama ni. Rekah ceritanya malam ni kita nak rekah dulu, iaitu Imam Syafi'i berpendapat kalau sujud sahwi ni apa-apalah masalah lah sembahyang kena sujud sahwi lah, dia mesti sebelum bui salat. Alah ketambah kau, alah kelebih kau, alah kurang kau tak kira. Alah kurang ni hak 4 jadi sembahyang 3 misalnya. Alah kelebih ni hak 4 jadi sembahyang 5 misalnya. Tak kira. Kena bui salam sebelum kena sujud sahwi sebelum bui salam. Itu Syafi'i. Imam Abu Hanifah kata sujud sahwi ni lepas bui salam belaka. Tak ada sebelum bui salam, tak ada. Ikutlah apa masalah tu. Hak mana berkait dengan kena sujud sahwi saat ni, sujud sahwi kena lepas salam. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Malik kata dia kata tengok, kalau alah kurang, hak kesilapan kita tu alah kurang, hak tu sebelum bui salam sujud sahwi. Kalau alah kelebih, hak tu kena selepas bui salam. Imam Malik kata gitu. Ini juga pendapat Imam Syafi'i. Salah satu pendapat Imam Syafi'i, qaul qadim dia lagu tu juga. Mana kalau alah kelebih lepas salam. Kalau alah kurang iaitu sebelum salam. Jadi kalau mengikut pendapat Imam Malik itu tak sesuai sini. Sebab saat ni dia terlupa saat ni alah kurang kan. Kalau nak kira alah kurang kena sebelum bui salam. Tapi hadis ini menyebutkan lepas bui salam. Dia pegang hak lain lah. Dia pegang hadis lain. Sebab apa? Dia tengok ada hak selepas bui salam, ada hak sebelum bui salam. Jadi nak pakai belakang. Cara pakai itu lagu mana? Lagu tadi. Itu kata dia. Dia pegang hak lain. Adapun Imam Ahmad, dia kata tengok adik, hak mana, hak kesalahan lagu mana Nabi, kita dapati Nabi dalam hadis dia buat sebelum bui salat. Hak lagu mana pula dia sujud sahwi selepas bui salat. Kita buat lagu tu. Misalnya hak ni, walaupun hak alah kurang, tapi dah Nabi sujud selepas bui salat, selepas salat, kita buat lagu tu. Tapi kalau hadis yang jelas menunjukkan Nabi SAW sujud sahwi itu sebelum bui salat, walaupun hak lebih ke alah kelebih ke alah tak kira, kita kena ikut hak Nabi. Lagu mana hak kita dapat dalam hadis. Dia bagi ikut tu. Jadi masing-masing ini ada dalil. Walaupun bagaimanapun khilaf dulu, kemudian ini masalah dari segi hak mana lebih afdal sahaja. Semua pihak mengatakan hak mazhab lain pun. Dia kata kalaulah orang tu sujud sahwi tidak serupa dengan hak dia, jadi juga.
cuma tidak afdal. Misalnya kalau orang Hanafi, dia kata mesti kena lepas beri salat baru sujud sahwi. Tiba-tiba nya sujud sahwi sebelum beri salat. Boleh ke tidak? Sah ke tidak? Sah. Cuma kuranglah bagi pokok dia. Supaya juga orang mazhab Syafi'i, kalau sujud sahwi selepas beri salat, sah ke tidak? Sah juga. Cuma kuranglah kata dia. Gitu. Jadi hak ni orang panggil khilaf tentang afdaliyah dia. Hak mana lebih? Bukan khilaf siapa tak sah. Tak. Bukan siapa gitu. Lepas tu dia tanya, beri salat kah? Bila dia lepas pada beri salat mula-mula tu, lepas pada tu sujud sahwi, lepas pada sujud sahwi tu beri salat. Muhammad bin Sirin kata, waktu saya tak ingat, kata dia, daripada Abi Hurairah. Tapi saya diberitahu kepada saya bahawa Imran bin Husain, sahabat Nabi juga, dia kata beri salat. Beri salat pula pada lepas pada sujud sahwi. Sujud sahwi tu lepas beri salat dah. Lepas pada sujud sahwi beri salat. Hak tu hak saya tahu, kata dia. Jadi itulah, setakat itulah dulu. InsyaAllah kita akan sambung pula semula akan datang. Wallahu a'lam.